A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya dan juga para YouTuber dan juga rakan media sosial saya yang melihat YouTube saya ni dan juga yang sama-sama untuk melihat Facebook saya dan juga IG saya. Jadi terima kasih kepada semua yang melihat dan juga terima kasih kepada anda yang subscribe, share dan juga like dan juga komen. Saya pohon kepada anda semua jadi untuk like dan share dan juga komen lah ya, dan juga subscribe. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak bahaskan berkaitan dengan isu iaitu wuduk. Kadang-kadang mungkin ramai yang faham tentang wuduk tapi tak faham untuk melaksanakan macam mana wuduk tersebut. Kadang-kadang ramai yang belajar fardu ain tapi dia masih lagi tidak detail fardu ain dia. Jadi hari ini saya nak bahas berkaitan dengan isu iaitu wuduk. Okey, hari ini kita masuk part wuduk lagi. Okey, kalau sekiranya kita nak beribadah mestilah kita dahulukan iaitu yang akarnya dahulu. Ya, macam contoh ibadah lain, solat itu adalah batang dia dan juga tahajud dan sebagainya adalah pokok pangkalnya. Jadi kita mestilah tahu berkaitan dengan akar, mestilah akar mesti kukuh. Akar tu apa dia? Iaitu tentang fardu ain dan juga berwuduk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, dan juga siapa nak bertanya soalan boleh tanya di ruang komen tu. Dan juga insya-Allah kita jumpa lagi lepas ni, jangan pergi mana-mana. Insya-Allah kita jumpa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, Assalamualaikum. Okey, ada bertanya kepada saya, Ustaz, boleh tak kalau sekiranya saya berwuduk dalam keadaan kita berwuduk dalam air terjun, contoh kita terjun dalam air tersebut dan juga kita mengambil wuduk di situ. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, jadi disunatkan sebelum kita nak berwuduk tadi, hendaklah kita berada siap-siap dalam air tadi. Sebelum terjun dah mesti ada dalam air tadi. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Lepas tu barulah kita berwuduk. Dan juga sama juga kalau kita mengangkat hadas besar. Ya, ataupun kalau kita mandi junub, kita hendaklah mesti berada dalam air tersebut. Hendaklah air tersebut dalam keadaan air yang bersih, yang mengalir. Yang mengalir dan juga bukan seperti yang disebut oleh syarak air-air yang tidak melebihi, orang kata yang kurang kolahnya. Yang macam tak cukup kolahnya, yang ada najis dan sebagainya, maka tidak dibenarkan oleh syarak, maka dikira sebagai najis, tak boleh. Ya. Dan juga tidak dibenarkan untuk kita iaitu mengambil wuduk dalam keadaan air yang orang kata macam contoh dalam kolam ikan yang dalam tu ada unsur-unsur najis. Kita nampak nyata ain tadi najis, maka tidak dibenarkan. Tapi dari segi hukum syarak, hendaklah sebelum kita terjun dalam sungai tadi, macam contoh zaman dahulu dia tidak ada kolah ataupun dia hanya gunakan telaga saja. Mungkin zaman dulu nak gali telaga tu susah, tapi mereka mandi di tebing sungai. Jadi mereka akan terjun dalam sungai tersebut dan mereka berniat untuk berwuduk. Ada dua pendapat menyatakan kita dibolehkan untuk berniat sebelum terjun, tapi kita boleh berniat selepas kita terjun masuk dalam air. Itu yang paling tepat sekali. Ada dua pendapat, terpulang pada individu bagaimana. Dan ada juga beberapa soalan yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya ni tak uzur, saya tak sakit, tapi saya suruh isteri saya untuk wudukkan saya. Maka kalau cukup rukunnya, kita tengok balik, kalau cukup rukunnya, maka pada ketika itu sah. Tapi kalau sekiranya isteri tadi bantu suami tadi untuk mengambil wuduk dan pada ketika itu dia pegang bahagian wuduk kita tadi, maka tidak sah. Maka hendaklah dia mencebok air saja. Ada dua keadaan di situ. Sama ada dia pegang ataupun dia hanya pegang gayung saja ataupun dia pegang paip saja. Tapi kalau sekiranya kita uzur, isteri tadi pegang paip, dia jiruskan air saja, sah dari segi hukum. Tapi yang kedua pula, kalau kita ni sengaja, sengaja. Tapi ada pendapat ulama menyatakan kalau kita sengaja menyuruh isteri kita dalam keadaan yang disengajakan ataupun tidak disengajakan, kita suruh isteri kita ambil wuduk, ada dua. Satu batal dan juga satu makruh.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita mazhab Syafi'i, bila mana kalau bersentuhan di antara suami dan isteri ketiga berwuduk, maka dikira sebagai batal. Okey. Tapi kalau sekiranya kita uzur syar'i sangat, tak boleh langsung bangun dan sebagainya, maka dimaafkan. Sebab kita ada kaedah gunakan spray dan kita boleh gunakan spray sahaja. Ustaz, adakah sah dari segi hukum kalau sekiranya janggut saya panjang? Contoh macam janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, seorang sahabat tengok Rasulullah janggut dia panjang, ya. Lalu pada ketika itu lebat dan para sahabat tengok Nabi ambil wuduk, Nabi tidak, orang kata Nabi tidak terlampau beria sangat membazirkan air untuk basuh menjelati janggut dia. Orang kata beria sangat, tidak. Jadi cukup sekadar kita nampak yang zahir sahaja. Tapi ada setengah pendapat ulama menyatakan kalau sekiranya janggut kita panjang sampai sini kita ukur, maka kita kena selati. Tapi kalau sekiranya janggut kita ukur sampai ke sini, contoh kita ambil janggut kita tadi sampai ke sini, maka tak apa, kita dari segi sudut zahirnya saja. Tapi kalau dari segi sudut, orang kata janggut kita masih lagi sikit ciput saja, kita kena menyelati janggut tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT sekalian, ingat, wuduk ni dia akan jadi, iaitu orang kata saksi, penyaksian kepada kita di yaumul kiamah esok. Kalau sekiranya seorang itu ambil wuduk dalam keadaan tidak betul, ambil wuduk dalam keadaan yang kata salah, maka pada itu dikira sebagai batal. Hendaklah kita ni seorang Islam, kita kena belajar, iaitu bab fardu ain. Ramai orang tak nak belajar bab fardu ain sebab apa? Malu nak jumpa ustaz, malu nak bertalaki dengan guru tersebut. Hatta orang kata orang tua-tua sekarang ni pun banyak pergi ke pondok ataupun banyak berjumpa dengan ustaz untuk bertalaki, untuk cari ilmu, sebab kerana penting ilmu tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, ada bermacam cara untuk kita ambil wuduk dalam keadaan yang kita darurah. Contoh macam dalam keadaan kita ni tidak ada air, macam mana kita nak buat? Adakah kita perlu bertayamum? Dan tayamum tu bagaimana? Dan adakah dikira sebagai batal kalau sekiranya tayamum tadi kita terkena najis dan sebagainya pada debu tayamum tadi? Dan bagaimana kalau sekiranya kita nak ambil wuduk dalam keadaan yang kita sakit dalam hospital? Banyak kita perlu huraikan dan banyak perlu kita rungkaikan. Jadi insya-Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa lagi untuk video akan datang, dan insya-Allah jangan lupa like, subscribe dan juga share. Moga menjadi manfaat pada anda semua.